Ultra Street Fighter 2 Sagat dari Storm Collectibles. Pada saya figure ni best. Saya rate dia 9/10. Nak tahu kenapa? Jom kita check. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Okey, hari ini kita akan buat satu review satu action figure daripada Storm Collectibles, iaitu Sagat. Okey, Sagat ni adalah salah satu karakter daripada permainan video games yang popular Street Fighter. Untuk action figure ni, dia diambil particularly daripada series Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dia punya packaging. Okey, untuk packaging Sagat didatangkan dalam kotak yang sebegini. Saiz dia agak besar juga, lebih kurang 25 cm sama. Tebal dia dalam dekat 10 cm lah, 3 inci lebih kurang. Okey, kemudian dia ada satu transparent window yang agak besar untuk kita boleh tengok produk di kat dalam, boleh tengok sikit-sikit aksesoris yang ada. Kemudian dia punya box art dia, base dia warna biru, ada gambar Sagat Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Dia punya tajuk besar dia, nama dia Sagat, supervised by Kiki daripada Storm Collectibles untuk 17 tahun ke atas. Okey, kemudian atas dia tak ada apa, Ultra Street Fighter 2 dengan Capcom. Bawah dia pun ada Street Fighter 2 lagi, kemudian ada 17 tahun ke atas warning. Kemudian ada warning lagi, choking hazard, tidak untuk 3 tahun ke bawah. Okey, kemudian belakang dia ada gambar produk dia. So ini gambar-gambar untuk racun kita lah ni. Ada uppercut, ada tiger ni, ada bio dia sikit. Okey, dah untuk kotak itu je. Berbalik kepada main event Sagat. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita cerita sikit pasal dia punya cerita dan personality dia. Okey, Sagat ni kalau ikutkan dia adalah Muay Thai fighter, Muay Thai King di Thailand. Kemudian dia join tournament Street Fighter. Okey, dia punya trademark dia, dia tinggi lebih kurang 7 kaki 4 inci kalau ikut bio dia. Kemudian dia ada parut dekat dada yang besar ni. Ni tempat dia dapat daripada Ryu. Kemudian di pemakaian dia adalah pemakaian Tomoe untuk Muay Thai fighter. Dekat muka dia ada satu parut dekat kepala. Ni tak tahu, saya tak tahu apa punca dia. Mungkin terhantuk dekat katil ke, pintu atau kipas ke. Yalah, dia kan tinggi. Lepas tu dia ada pakai eye patch atau warna hitam sebab dia buta sebelah. Mata sebelah lagi tu warna putih, kemudian dia ada outline warna hitam. Okey, mukanya bengis. Okey. So, seterusnya kita tengok dia punya detail. Okey, untuk detail kita tengok dia punya bahagian kepala dulu, head sculpt dia, di mana kita boleh nampak dia punya head sculpt cukup cantik dari segi diterjemahkan ke dalam bentuk action figure daripada games. So kita boleh tengok dia punya molding dia dekat telinga, ekspresi muka, matanya yang putih dan ada outline hitam tu, eye patch dia yang hitam ni. Kemudian kita boleh tengok ada scar dia, parut dia. Okey, padahal kita boleh tengok mold dia, pipi dia semua, otot kat muka dia. Okey, so memang ekspresi diri dia lah seorang Sagat, seorang yang bengis Sagat. Karakter dia memang macam tu. Okey, kemudian kita tengok body dia. Okey, kita tengok bicep dia dulu, bahu dia. Memang mold dia untuk muscle ni terbaik lah. Okey, kita tengok dia punya muscle dia, sangat detail, sangat. Dan bukan setakat detail, dia punya mold tu nampak natural. Untuk action figure dia nampak menjadi, tak nampak macam petak-petak atau robot atau ada bahagian yang ganjil-ganjil, tak ada. Okey, kita tengok bahagian chest dia, parut dia ni sangat detail. Bila close up macam ni,
memang detail, tapi bila kita tengok jauh sikit bertambah lagi lawa lah. Okey, perut dia ada apa, six pack dia ni. Okey, kemudian kita tengok seluar dia, memang detail. Dia bagi getah dekat pinggang tu. Kemudian seluar dia warna biru ni, ada kedut-kedut. Okey, kemudian bersambung dengan peha dia, ada otot sikit situ, lutut, kemudian kaki dia, betis dia, dan apa ni, dia punya apa ni, balutan putih ni, apa nama saya tak tahu. Okey, kemudian tengoklah sendiri dia punya kaki dia, lutut, apa ni, kuku-kuku dia semua ada mole. Okey, tapak kaki dia. Okey, agak kotor sikit. Okey, tangan dia. Fokus kamera, fokus. Alamak. Okey. So, kita boleh tengok dia punya jari dia. Sampai ke hujung jari pun detail dia ada. Kan? Okey, so kita boleh tengok. Overall memang okey, so overall figure ni memang sangat cantik, sangat menjadi. Estetik dia sebiji mempresentasi sangat. Okey, seterusnya kita tengok dia punya artikulasi. Jom. Okey, jadi untuk artikulasi kita start dengan kepala dia lah. Okey, kepala dia biasa, sekejap angkat sikit. Alright, ada ball joint kat dalam, so ni boleh pusing, ni biasa. Kemudian dia ada neck dia dengan apa, torso ni bersambung, ada ball joint sini, sini dan sini, ada 3 point. So kita boleh tengok ataskan dia macam kepala dia, boleh tengok macam ni, bawah macam ni. Alright, kemudian kita punya, dia punya badan dia ada dekat torso ni tadi ada satu ball joint, sini ada satu ball joint. So dekat torso ni kita boleh rotate dia, kita boleh sengit ke macam ni, sengit ke macam ni, dan kita boleh ke belakangkan, ke belakangkan. Okey, macam ni lah maksimum dia. Okey, ni maksimum dia. Cumanya dia apa ni, boleh pergi lagi, tapi cuma kalau kita buat nanti ada satu gap dekat sini, so nampak agak cantik. So kita assume dia limit macam ni saja. Alright, kemudian ke depan. Ke depan pun sama, kalau kita buat berlebihan ada gap, so kita assume dia ngam-ngam saja. So inilah dia punya limit. Alright, kemudian dekat pinggang pun sama, dia ada movement sini, ada boleh rotate, ada ke depan, ke belakang. Okey, ke depan dan ke belakang pinggang dia. Kemudian kita pergi dekat tangan dia, dekat shoulder dia ni ada butterfly joint dekat sini dan sini, point dan point dalam ni. Dan so dia ada space ni untuk cover dia punya gap lah. Okey, so butterfly joint tu boleh buat apa? Dia boleh bagi kita range yang lebih untuk kita bahu ni ke depan, bahu ni ke belakang. So kita nak pose tu kita akan nampak lebih natural. Kemudian boleh rotate. Okay, rotate. Kemudian bicep boleh 360. Kemudian dia ada siku dia, elbow double jointed, boleh 90 darjah lebih sikit. Kemudian dekat tangan ni ada pad, kita boleh pusing dan kita boleh sedikit ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, sebab ada moment sikit kat situ. Okey, kemudian kita tengok dia punya kaki. Pangkal paha ni dia boleh buat macam ni, atas lagi pun boleh. So kita buat dua-dua ni, kita combine. Kita boleh nak buat satu pose tendang yang cukup tinggi. Kemudian ke belakang macam ni. Okey, dia sangkut dia punya rubber suar ni. Lepas ke depan dia boleh macam ni. Okey, 90 darjah. Okey, kemudian kita, dekat atas pangkal juga ada, kita boleh main sikit, rotate sikit dekat situ. Dekat ni pun kita boleh rotate antara seluar dengan dia punya paha ni. Okey, ni pun boleh rotate. Kemudian dekat knee joint ada double jointed, lebih 90. Okey, kemudian dekat ankle dia ke atas boleh macam ni, ke bawah.
Macam ni, hujung kaki boleh macam ni. Okey, kemudian satu lagi dia ada dalam kaki ni, dia ada pad. So pad ni dia boleh, kita boleh post, kita boleh articulate dia macam ni, sampai macam ni dan macam ni. So okey, itulah pasal artikulasi untuk figure ni. So pada saya, untuk artikulasi yang sebegini adalah sudah cukup bagus, mengambil kira dia punya estetik dia yang cukup mantap lah pada kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aksesoris. Jom. Okey, untuk aksesori, sagat ni didatangkan dengan 3 kepala ekstra dan 3 pasang tangan ekstra. Dia ada bagi stand base untuk Tiger Shot punya peluru, dan juga ada bagi backdrop untuk sagat stage, dan juga bagi satu manual. Manual ni ada menunjukkan cara-cara nak memasangkan aksesori tersebut. Okey, untuk tangan, tangan yang pertama dia bagi satu tangan yang jadinya terbuka dan lurus. Okey, macam ni. Kemudian yang kedua, jarinya macam nak grab sesuatu, bengkok sikit. Okey, ketiga, jarinya lurus dan rapat-rapat. Okey, seperti nak meletak sesuatu. Okey, kemudian kepala dia bagi, kita tengok yang cedera parah ni dulu. Okey, dia punya paint job memang terbaik. Ni muka dia baru lepas kena belasah dengan Rio. Kemudian yang kedua, kepala dia tengah marah dan geram. Okey. Okey, yang ketiga, kepala dia baru lepas belasah orang dan dia happy. Okey, you win. Okey, itu untuk kepala dan tangan. Kita tengok dia punya backdrop. Backdrop ni adalah gambar stage sagat. Tak ada apa, nak pakai boleh pakai. Kemudian kat belakang dia ada gambar special move KO. Siapa yang main game tu mesti biasa nampak gambar ni. Okey, kemudian kita tengok dia punya stand dan peluru untuk Tiger Shot ni. So untuk stand ni dibagi satu pad dan satu slot dekat sini. So kita pasangkan saja macam ni. Kemudian kita post sagat dalam bentuk Tiger Shot Tiger. Kita bagi dia punya label ngam. Kemudian kita dah dapat satu display yang cukup menarik. Okey, so seterusnya kita pergi kepada size dan comparison. Size dan perbandingan. Mula-mula kita cek berapakah ketinggian figura ini. Okey, ia menunjukkan 22.5 cm atau menghampiri 9 inci. Okey, kemudian kita akan buat perbandingan dengan figure-figure yang telah saya serikan di sini. Kita mulakan dengan Storm Street Fighter, M. Bison, dia punya boss, dan Rio, dia punya musuh ketat. Okey, di sini kita boleh tengok sagat adalah yang paling tinggi, dan dalam games ketinggian mereka pada saya adalah berada pada ketinggian yang betul, skala yang betul, di mana sagat adalah sepatutnya yang paling tinggi, Rio berada pada ketinggian dada sagat, dan M. Bison berada pada ketinggian antara sagat dengan Rio. So untuk display bersama-sama tak ada masalah, malah dialu-alukan. Okey, seterusnya kita akan tengok daripada Storm Collectibles Tekken 7 Kazuya Mishima, dan juga daripada King of Fighters Iori Yagami. Okey, kemudian kita tengok daripada SHF Street Fighter Vega, dan juga Ryu.
ketara perbezaan saiz antara mereka, ketara. Okey, kemudian kita letak lagi daripada SHF, Kamen Rider Zero One dan juga Iron Man Mark 50. Dua kali ganda kan. Okey, kemudian kita letak lagi daripada McFarlane Unchained Armor Superman dan juga daripada Z-Detox Iron Man Mark 3 head up. Okey, kita ada perbezaan tinggi di situ. Okey, kemudian sedikit daripada line yang lain, iaitu daripada Gundam. Ini adalah MG Atok RX-78 dan juga daripada Transformers Masterpiece MP10 Optimus Prime. Okey, untuk kesimpulan, untuk saya figure ni adalah antara yang terbaik untuk dimiliki. Dari segi skor, saya bagi dia untuk appearance dan untuk estetik, kita boleh tengok ini adalah 100% sangat. So di situ saya bagi dia 10/10. Kemudian untuk proportion badan pun kita boleh tengok daripada hujung kepala ni sampai ke hujung kaki, dia punya balance sangat mantap. Saya bagi 10/10 juga. Kemudian untuk aksesori tadi, dia bagi kita 3 extra kepala dan 3 tangan ni, dan 1 efek tiger shock tadi, dan memadai untuk saya bagi dia 10/10 juga. Satu lagi dari segi artikulasi dan playability, di situ saya bagi dia 9/10. Okey, kenapa 9? Sebab kalau anda perasan tadi, dia punya joint sebenarnya agak ketat dan berbunyi squeaky. Ini terjadi kepada semua ball joint yang ada di figure ni, di shoulder dan di dalam body dia. Walaupun tu adalah masalah yang boleh settle dengan kita letak grease atau pelincir plastik, tapi masalah tu tetap ada out of box. So skor dia tetap 9/10, tak boleh perfect lah. Okey, so mengambil kira semua tu tadi, total saya bagi dia rate 9/10 overall. Dan rate ini akan saya jadikan untuk baseline untuk review yang akan datang. So kita refer pada figure ni nanti. Okey, figure ni sebenarnya dikira masih agak baru sebab dia baru rilis tahun lepas 2019, dan harga dia pada masa rilis tu adalah sekitar 370 ke 380. Figure ni saya highly recommended. Sekiranya anda seorang peminat action figure dan seorang peminat Street Fighter, kalau boleh dapatkanlah figure ni sebab anda pasti tak menyesal. Itu saja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi pada review yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.